Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Rampai Pagi dan seterusnya ni kita akan mengikuti satu segmen wawancara di mana telah pun kita memberitakan sejak awal pagi tadi iaitu mengenai dengan Sri Kandi Hati. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun bersama dengan tetamu undangan kita ataupun berada di sisi kanan saya. Jadi kita perkenalkan bersama dengan kami berdua pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Nur Afinah binti Abu iaitu pemangku ketua bahagian Warga Emas dan Pencen-Pencen. Ya, salam sejahtera. Selamat pagi, Puan. Salam sejahtera. Selamat pagi juga kembali. Ya, apa khabar? Kabar baik, sihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita berbicara mengenai dengan Sri Kandi Hati ini. Kalau mengenai dengan Sri Kandi Hati ini, mengenai dengan pahlawan ya, Muhammad ya? Ya, mungkin dapat dijelaskan juga Puan bersama Puan Nur Afinah ya. Maksud Sri Kandi itu cukup menarik dan juga apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit Rampai Pagi, kru-kru yang ada di studio, terutamanya Tuan Muammar dan Puan Nur Intan, dan juga para penonton yang berada di rumah pada masa ini. Saya teruskan saja dengan tajuk yang saya bawakan pada hari ini, yaitu Sri Kandi Hati. Tajuk Sri Kandi Hati ini membawa maksud yang berkaitan sebenarnya dengan tema sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun ini iaitu daya tahan dan sumbangan wanita warga emas ataupun the resilient and contributions of all the women. Ya. Kemudian huraian maksud Sri Kandi Hati ini sebenarnya bersinonim dengan maksud wanita yang dicontohi atau heroin yang dipuja. Dan seperti kata Tuan Muammar tadi pahlawan dan boleh dikatakan sebagai contoh juga yang diikuti kemudian seseorang itu akan diakui sebagai heroin pujaan hati apabila dia memberi impak kepada kehidupan seseorang sehingga boleh dianggap sebagai heroin pujaan hati. Sebenarnya boleh dikatakan bahawa semua wanita pernah pada suatu ketika menjadi Sri Kandi Hati kepada seseorang. Saya akan berikan contoh lah. Contoh yang paling dekat sekali sebagai seorang ibu. Ibu adalah Sri Kandi Hati kepada anak-anaknya dan juga kepada suaminya, istrinya adalah Sri Kandi Hatinya. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Kerana pembelajaran yang paling terawal terjadi di dalam rumah, iaitu yang paling dekat adalah daripada anak akan mencontohi ibunya dari segi kelakuan, cara percakapan, kemudian cara membesarkan anak-anak, semuanya pasti akan dicontohi. Dan yang paling awal juga hubungan di antara ibu dan anak itu memang terjadi terlebih awal ketika anak itu berada di dalam rahim ibunya. Jadi di sana secara literally memang anak itu berada dekat di hati ibunya. Kemudian apabila seseorang itu membesar, seorang kawan boleh menjadi Sri Kandi Hatinya. Kerana terutamanya para remaja ataupun anak-anak yang sudah bersekolah akan mengikuti atau melihat kawan-kawannya, dan kemudian di sinilah mereka akan memperluaskan lagi pengalaman atau pembelajaran mereka. Dan di sini ada baiknya kalau ada yang kawan-kawan memberikan impak atau nasihat atau kelakuan yang positif dan kemudian diambil baiklah. Tetapi ada juga yang dikhawatiri juga ada yang memberikan impak yang negatif. Jadinya kalau itu bukan Sri Kandi Hati lah. Tidak terlepas juga ketika di alam persekolahan seorang guru pun boleh menjadi Sri Kandi Hati. Guru perempuan lah maksudnya. Kalau guru lelaki hero lah. Hero. Bukan Sri Kandi. So di sana guru menjadi contoh yang terbaik untuk murid-muridnya. Lagipun pada bulan lepas kita baru saja menyambut Hari Guru ya. Hari Guru Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Guru kepada
guru-guru yang pernah mengajar saya. Boleh ya iklan sekejap. Okey. So dari sana contoh yang terbaik itu diberikan oleh guru-guru untuk anak-anak muridnya supaya mereka nanti menjadi orang yang berguna. Kemudian boleh berbakti kepada negara dan masyarakat juga. Okey. Dan selepas alam persekolahan, alam pekerjaan. Ya. Alam pekerjaan, seorang ketua atau seorang pemimpin yang wanita lah boleh juga dianggap sebagai serikandi hati. Tetapi jika pemimpin, dia haruslah memberikan contoh yang terbaik juga seperti bijaksana, adil, bertimbang rasa dan bertanggungjawab. Di sini orang bawahannya akan menganggapnya sebagai serikandi dan mereka akan berasa selamat dan berasa tenang di tempat kerja. Okey? Nampaknya saya sudah jauh melencong. Berbalik kepada tema ya. Tema kita. Yes, dalam keadaan dunia yang pada masa ini serba mencabar, kita dapat melihat sumbangan ya warga emas amnya dan warga emas wanita kita khususnya bagi sama-sama menghadapi ujian dan dugaan yang melanda kita. Sebagai contoh, ketika ini negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ya. Dan ramai sebenarnya warga emas yang tampil untuk sama-sama membantu hasrat kerajaan bagi membendung wabak COVID-19 ini. Mereka turut menyumbangkan bakti ya sebagai sukarelawan yang membantu di pusat-pusat vaksinasi, pusat pengagihan cetuan makanan COVID-19 dan juga pusat-pusat kesihatan. Jadinya sokongan seperti inilah dan sumbangan bakti seperti ini yang patutlah dicontohi oleh orang yang generasi sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu antara contohnya yang dapat kita huraikannya mengenai dengan tema kita, iaitu tema bagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun ini, iaitu daya tahan dan sumbangan wanita warga emas ataupun the resilience and contributions of all the women. Jadi seterusnya ni Puan mungkin boleh berkongsi mengenai dengan antara acara kemuncak yang akan berlangsung ni. Okey. Acara kemuncak bagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas ini akan berlangsung esok, iaitu Ahad 2 Oktober 2022 ya. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat akan mengadakan majlis tahlil di Kubah Makam Diraja bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wa'din, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan juga almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Ya, hadir selaku tetamu kehormat bagi majlis ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan hadir bersama pegawai-pegawai kanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Pembangunan Masyarakat, ahli-ahli pusat kegiatan warga emas di seluruh daerah, Pertubuhan Warga Emas Brunei, Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan dan juga rakan-rakan strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemudian seterusnya, bagi memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas, majlis doa kesyukuran dimulai dengan sembahyang fardu asar berjemaah yang akan diadakan di Majlis As-Solihin di Jalan Perdana Menteri. Bertepatan dengan tema kita ya, majlis sambutan pada kali ini adalah untuk mengetengahkan daya tahan dan sumbangan wanita warga emas, serikandi hati kita. Ya, selain sambutan ini juga adalah bagi memperingati jasa golongan warga emas dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara kita serta pengukuhan institusi keluarga di samping memperkasa golongan warga emas kita.
Baik, alhamdulillah. Kalau yang seperti dikongsikan oleh puan tadi mengenai semasa adanya penularan wabak COVID-19, bukan hanya setakat golongan belia yang membantu, namun juga sebenarnya bagi golongan warga emas ini juga turut membantu. Ini melihatkan bahawa mereka ini camah mata ataupun memang setentunya masih lagi bertenaga untuk sama-sama melindungi negara Brunei Darussalam yang kita ni cintai. Dan memang tepatlah kalau kita ni panggil mereka ini bagi golongan wanita warga emas ini Sri Kandi Hati Puan. Dan untuk selanjutnya Puan, mungkin ada juga sedikit pesanan daripada pihak Puan untuk diberikan kepada orang ramai, khusus kepada belia-belia kita ni. Ya, kepada belia-belia ataupun orang-orang ramai, sama-samalah kita menyambut Hari Warga Emas Antarabangsa dan dialu-alukanlah kepada orang ramai untuk datang sama-sama memeriahkan acara kemuncak yang akan diadakan pada esok hari di Kubah Makam Diraja dan juga di Masjid As-Salihin di Jalan Perdana Menteri, dimulai dari pukul 1.30 petang di Kubah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini yang merupakan sebutan Hari Antarabangsa Warga Emas, iaitu mempunyai tema iaitu daya tahan dan sumbangan wanita warga emas, ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu The Resilience and Contributions of Elderly Women. Jadi Puan, sebenarnya kita masih ada waktu ni. Jadi selaku secara individu ataupun berkumpulan, jadi apa yang perlu kita dilakukan dalam sama-sama kita ni menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas secara individu? Sebenarnya banyak yang perlu kita boleh kita sumbangkan selain dari meraihkan, dan yang paling dekat sebagai individu sebelum kita melihat kepada warga emas di seluruh Brunei secara amnya, adalah mungkin lebih baik bagi kita indung kita ni. Yang paling dekat dengan kita lah, iaitu kedua ibu bapa kita. Mungkin bagi menghargai segala jasa-jasa mereka, mungkin kita boleh, sebenarnya yang paling mereka inginkan adalah masa untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak salah jika sekiranya kita dapat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan mereka. Mungkin ini adalah hadiah yang paling terbaik bagi mereka. Tambahan lagi, pada masa kini kita semua sibuk dengan tugas-tugasan yang ada, dan mungkin terlupa dengan ibu bapa kita kepada yang masih mempunyai ibu dan ayah. Dan kita selalu menganggapkan bahawa kita masih mempunyai masa, iaitu esok. Tetapi sebenarnya masa itu tidak dijanjikan kepada kita. Jadi, terlebih lagi jika mereka yang tidak tinggal dengan ibu bapa mereka. Ya, kalau kita melihat 9 tahun, kita bukannya makin muda, tapi kita ni semakin tua. Begitu juga kepada ibu bapa kita. Kalau sebelum ini mungkin kita tidak sedar, kalau kita melihat tangan sudah kering, sudah kasar dan sebagainya. Jadi perlu kita ni menghargai menghargai ibu bapa kita, khusus kepada warga emas. Baik, itulah yang telah pun dikongsikan kepada Auda. Antaranya untuk cara kita ni menghargai mereka, khususnya bagi warga emas ini, bukan hanya setakat kita ni melihat mencukupi makanan harian ataupun juga kehidupan harian mereka, namun juga yang paling berharga pada ketika ini, dan rasanya bagi ramai orang memang tidak ada untuk mereka berikan adalah masa. Kerana masa berkenaan sebenarnya ada, tapi kita inilah yang kurang pandai untuk mengatur masa berkenaan. Bukan hanya setakat bagi mereka ini, tapi masa kita ni diri sendiri pun kadang-kadang kita ni indah dapat melihat ataupun indah dapat mengatur dengan sebaik mungkin. Dengan itu, insya-Allah, dengan kita luangkan masa, bawalah anak-anak berjumpa dengan warga emas ini, insya-Allah mereka ini akan mengubat kerinduan mereka. Juga kita ni akan melihat satu hari nanti kita ni akan juga berada di posisi disebutkan. Adakah kita ni mahu untuk anak-anak juga
tidak ada masa untuk kita ni ya. Dengan itu insya-Allah semoga kita ni akan lebih memperbaiki kehidupan kita ni dan juga kami bawakan kepada Auda ini satu gambaran yang cukup menarik sebetulnya. Poster, ya. Satu e-poster yang kami bawakan selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas di mana gambarnya si Atok bermain game. Ini permainan baru ni, permainan moden tapi boleh bermain dengan anak kecil ataupun cucunya, begitu juga dengan Sri Kandinya dapat meluangkan masa bersama dengan cucu-cucunya. Inilah yang cukup menarik Jo dan hakikatnya inilah yang boleh dilakukan bersama puan ya. Baik, ianya akan diadakan pada hari ini 1 Oktober 2022 daya tahan dan sumbangan wanita Warga Emas dan selanjutnya Intan ini juga ya poster seterusnya juga yang mempunyai maksud sama tapi gambar yang berbeza tapi sama sahaja iaitu mengenai dengan poster selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas. Jadi untuk akhirnya ni puannya mungkin ada kata-kata semangat ya dari puan sendiri kepada warga emas ya agar mereka ini terus bersemangat ni. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga emas di negara Brunei Darussalam dan didoakan supaya sentiasa sihat berpanjangan. Ya, amin-aminnya itu kita harapkan bersama dan alhamdulillah ya itu mengenai dengan ya Hari Antarabangsa Warga Emas di mana acara kemuncaknya iaitu itu hari besok ya Ahad 2 Oktober 2022 iaitu majlis tahlil di Kubah Makam Diraja bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan juga almarhum Duli yang teramat mulia Siri Pengiran Muda Haji Abdul Azim ya. Ini tu pada hari besok iaitu hari Ahad 2 Oktober 2022 ya. Alhamdulillah. Jadi tema untuk Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun ini daya tahan dan sumbangan wanita Warga Emas ya. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada puan. Terima kasih kerana sudi ya untuk berkongsi kepada kita dan juga memeriahkan mengenai dengan sambutan Hari Warga Emas Antarabangsa ya. Terima kasih puan. Sama-sama.